Eh, Pada waktu itu orang eh, tak pernah dengar lagi. Jadi orang anggap makanan berfungsi pada tahun 96, 97, 98 sebagai sesuatu macam scam lah. Macam scam. Jadi eh, saya sebagai saintis dan saintis-saintis lain telah bekerja keras untuk membangunkan penyelidikan dalam bidang ini dan sekarang telah menjadi satu kebiasaan lah. Bukan lagi sesuatu yang baru. Tapi bagi mereka yang belum pernah dengar, kita akan bukalah minda mereka. Itu tujuannya pada malam ini. The why. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih kerana sudi hadir. Saya nak tanya soalan, berapa ramai di antara kita yang masih tinggal jauh di pedalaman? Tadi Syah tanya saya tinggal perkenalkan diri daripada mana? Saya tengok Petaling Jaya, Kedah. Ada tak daripada pedalaman? Tak tak berani tuduh lah pedalaman tu kat mana? Gerik pedalaman tak? Jelly kah? Tak tahulah. Mungkin bahagian tengah-tengah apa ni Sarawak ataupun Sabah mungkin pedalaman lah. Yang masih lagi tanpa pencemaran, masih lagi bersih airnya. Tak ada kan? Kebanyakan daripada kita telah pun sampai tahap yang boleh dianggap sebagai hampir-hampir maju sudah ya. Okey, sejak bilakah rumah anda dibekalkan dengan elektrik? Saya ingat rumah saya bila umur saya 12 tahun baru masuk elektrik. Sebelum tu tidur waktu malam semua gunakan pelita saja. Jadi pukul 9 malam dah memang tak tahu nak buat apa dah. TV pun tak ada kan. Jadi pukul 9 malam tu semua berkat tidur lah. Jadi zaman sekarang ni kita tengok anak-anak kita tak tak kenal lagi pelita. Jadi lampunya berlambak-lambak. Jadi mereka bukan hanya tidur, nak tidur pukul 10 malam pun susah. Mereka berjaga sampai 12 tengah malam. Kita tak tahu apa mereka buat dalam bilik ya. Ada handphone on semuanya, elektrik ada, kita mewah dengan cahaya. Jadi kalau dulu kita rehat cukup ya waktu ini, waktu tidur pukul 9 malam, sekarang tidur tak tentu hala. Tidur pukul 1 pagi, 2 pagi, bangun macam biasa. Jadi otak anak-anak kita sebenarnya sangat-sangat teruk lah berbanding dengan kita dulu, aman, damai. Jadi berapa jamkah sehari kita mendera mata dan juga otak kita? Ya, ramai di antara anda, termasuk saya sendiri, sebelum tidur nak tengok YouTube lah, nak tengok Netflix lah, nak tengok Facebook macam-macam lah. Jadi dah menjadi satu amalan yang normal sekarang ini. Ya, masa kita telah pun dicurahkan menjadi hamba kepada telefon pintar itu. Ya, ini adalah cara hidup moden. Badan kita yang dicipta ini taklah begitu dicipta untuk tujuan ini ya. Kita bukannya orang-orang sepatutnya digital, kita adalah biological. Ini adalah fakta yang saya terdapat tadi. Um, Secara puratanya kita guna lebih kurang 3 jam 15 minit setiap hari untuk melihat telefon pintar. 3 jam 15 minit. Zaman dulu sebelum wujud telefon pintar, 3 jam 15 minit itu kita guna untuk benda-benda lain yang lebih berfaedah lah. Tapi zaman sekarang telefon bimbit itu menjadi suatu sebahagian daripada kita memang tak dapat buat apa-apa. 3 jam 15 minit itu adalah masa yang telah kita gunakan untuk merenung menjadi hamba dia. Jadi mata kita tu memang terdedah dengan cahaya daripada UV, daripada cahaya biru telefon bimbit itu ya. Dan sekarang pun ramai yang tengah tengok telefon bimbit 58 kali setiap hari. Sekurang-kurangnya periksa telefon bimbit 58 kali setiap hari. Dalam dunia ni, orang yang paling banyak guna telefon bimbit adalah orang Filipina. Tak tahulah kenapa. Orang Jepun pula, dia setengah daripada kita. 1,5 jam sehari saja. Pelik. Orang Jepun yang kita anggap sebagai sangat-sangat maju, mereka cuma guna setengah daripada masa yang kita gunakan. Ya, jadi ada sesuatu di situ. Jadi sebenarnya apabila kita melihat telefon bimbit ini ada cahaya biru keluar, cahaya biru itu sangat bertenaga tinggi. Dia akan melalui lapisan sel saraf di retina. Ini akan menjana signal elektrik. Signal inilah menghidupkan berbagai jenis uh, respon di dalam otak kita. Selagi ada cahaya masuk, otak kita pun bercahaya. Otak kita jagalah
Jadi kita memang ada masalah situ sebab kita sepatutnya tidur, tetapi kita melihat telefon bimbit yang mempunyai tenaga biru, cahaya biru tinggi, cahaya tinggi, tenaga tinggi. Tenaga tinggi ini akan menghidupkan otak kita. Sepatutnya otak kita berehat, tetapi kita menggunakan dia pada waktu-waktu yang tidak sesuai. Ya, jadi kita melihat dengan otak. Apabila kita gunakan mata kita, otak kita juga akan dihidupkan. Jadi semua ini menyebabkan menambahkan tekanan pada mata kita dan otak kita. Ya, semua orang ramai orang yang bekerja di sini. Ada yang bekerja dengan bos yang garang. Pernah kena marah dengan bos tak? Agak tak pernah kena marah kan? Jadi ikut dibuat kajian Kuala Lumpur adalah salah satu bandaraya yang paling bekerja paling keras di dunia lah. Overwork. Kita kerja teruk. Kemudian ada satu survei Malaysian employees overwork, tak cukup tidur dan tidak sihat ya. Ini 2019 tapi memang masih lagi relevan. Jadi kita memang kita tengok banyak telefon bimbit, kita banyak mengalami stres, kita memang sentiasa terdedah kepada masalah mental sebenarnya. Pernah mental tak? Pernah marah tak dekat siapa-siapa? Kadang-kadang kita pendam saja kan. Anda pernah mental, kita pendamkan rasa marah itu. Jadi uh, daripada tidur tak cukup, makan tak tentu hala, daripada kita uh, menggunakan otak secara berlebihan, kena marah dengan bos, balik rumah pun kena kadang-kadang berkelahi suami isteri. Jadi sentiasa stres saja kita mental kadang-kadang ya. Jadi akibatnya ramai yang melepaskan geram kepada ayam goreng. Ini dijamin lega lah kalau anda marah-marah sangat dengan siapa-siapa. Waktu yang paling sesuai tu waktu tengah hari itu tekanan tinggi ataupun balik daripada kerja. Waktu itu bukan saja lapar tapi sebenarnya otak kita sedang mengalami stres. Kita perlu melepaskan stres emosi kita kepada sesuatu. Jadi dengan mendapat nikmat makanan, dalam makanan itu ada perisa berbagai, terutama sekali yang digoreng. Sebab dalam minyak itu ada banyak perisa larut dalam lemak. Apabila kita kunyah ayam goreng ataupun hati ayam, dia punya perisa yang keluar itu sangat nikmat ya. Nikmat itu akan melegakan kita daripada stres. Anda faham-faham sajalah. Kalau kita terlampau banyak mendapatkan nikmat daripada makanan, lama-lama dia bukan hanya memberikan perisa dan juga membawa kalori. Ya, kalori yang paling banyak daripada nasi, daripada makanan haiwan, kalorinya tinggi, maka kita mula mendapatkan berat badan berlebihan lah. Okey. Dah berapa tahun hidup dalam dunia ini? Ada yang umur saya 55 tahun. Anda boleh kira lah seminggu berapa ekor ayam? Ada seekor. Tasya, ada seekor ayam. Tak ada. Okay lah, sebulan 3 ekor ada. Sebulan 3 ekor ayam. Kali lah 3 ekor ayam. Setahun 3 kali 12. 30 ekor ayam dalam 40-50 ekor ayam setahun. Kalau umur dah 50 tahun, 5 kali 5, 2,500 ekor ayam. Ini ayam tahun 1957. Kemudian kita ada teknologi, kita ada apa ni antibiotik, kita ada hormon, kita besar-besarkan dia dengan cepatnya. Tahun 2005 yang ayam kita makan sekarang saiznya 2 kali ganda daripada ayam dulu 57. Dan kita tak perlu tunggu lama untuk besarkan ayam itu. Ayam itu tumbuh dengan cepat ya. Jadi selain daripada zat pada ayam itu ada protein lah, ada lemak. Kita juga ada benda lain dalam ayam yang kita buatkan dia cepat membesar. Benda itu boleh mempengaruhi kesihatan kita. Ya, tak ada pilihan kan. Di Petaling Jaya tadi, siapa dari Petaling Jaya nak cari ayam kampung susah. Kita terpaksa beli ayam daging saja. Di mana-mana pun sekarang ini banyak orang amalkan ayam daging. Ayam kampung lagi lah mahal ya. Okey, kita bandingkan dua dapur di sini. Satu dapur yang bersih, satu lagi dapur yang kurang bersih. Dapur anda dekat rumah macam mana? Bersih ke ataupun sangat berselera? Kalau berselera banyak makanan lah. Kalau bersih, biasanya tak ada makanan. Dia terlalu bersih sangat. Jadi adakah dapur anda tak terlalu bersih? Jadi untuk mempertahankan dapur-dapur yang terlalu bersih ini, jadi mereka ni sebenarnya dah berdiet ya,
menjaga suami dan anak-anak supaya berdiet, kurangkan pengambilan kalori. Sebab itulah bersih saja dapurnya. Kalau terlalu banyak makanan ni, terlampau terlampau banyak persiapkan makanan, biasanya kurang bersih lah. Tapi sebenarnya yang berdiet tu sebenarnya dia pergi beratur tau. Sekarang ni dia buka pukul 10 malam. Di Pulau Pinang, kalau anda datang ke Pulau Pinang, tengok anda ke pesta lah, pesta makan. Memang terkenal dengan nasi kandar kan. Datanglah ke Pulau Pinang. Di seluruh jalan-jalan tu macam-macam nasi kandar ada. 10 malam, 11 malam. Bayangkan kalau kita ketagih nasi kandar, anda makan pukul 10 ke 11 malam lah, kita beratur-beratur pukul 10 malam, 11 malam dapat makan, pukul 12 malam, pukul 1 pagi tidur. Pada waktu kita tidur tu, pada waktu itu sepatutnya semua tubuh badan kita tidur, tapi sebab kita makan pukul 10 malam, 11 malam, maka sistem penghadaman kita terpaksa bekerja 24 jam ya. Kita tidur tapi sistem penghadaman kita sedang bekerja. Bila dia bekerja pada waktu malam, besoknya kita nak memproses makanan kita, nak menghadam, dia punya kesan, dia punya keberkesanan tu tak berapa bagus lah. Sebab dia terpaksa uh, kerja overtime semalam, jadi pada hari berikutnya dia dah tak berkesan lagi. Sebab itulah penghadaman kita terganggu dan menyebabkan macam-macam masalah berkaitan dengan diabetes, obesiti dan sebagainya. Jadi puncanya sebab boleh. Dah buka 10 malam baru buka. Orang beratur lah. Hebat betul kita. Kita sanggup beratur sebab sedap. Tak boleh tahan dia punya kari tu Okey, kalaulah ada dua kereta sini, kereta A dan juga kereta B. Kalau kereta ni adalah analogi bagi tubuh kita, dia punya speed limit ni adalah kehidupan kita melaju 120 kilometer sejam. Yang mana satu tubuh anda? Kereta A atau kereta B? Yang mana? Ada respon ke? Kereta A ni dia memang hebat lah, tapi kereta B dah buruk lah, kereta buruk jadi anda kena fikirkan lah kereta mana yang badan kita yang paling sesuai. Anda faham-faham sendiri ya. Ini adalah statistik yang saya dapat daripada Our World in Data. Anda boleh Google, kita boleh dapat semua maklumat statistik kesihatan di dunia. Jangka hayat di dunia ini pada tahun 1950 contohnya di sini, 1940 ramai orang mati ketika usia 35 ya, 35 bergantung kepada tempat anda hidup lah. Kalau kita dari Afrika, kita akan cepat mati berbanding dengan negara-negara lain. Kalau di negara Oceania, Australia contohnya, Eropah, Amerika, mereka hidup paling lama sekali. Ya, Malaysia okey, umur kita 75 tahun. 75 tahun adalah jangka hayat orang Malaysia dalam purata lah. Jadi kalau dulu ramai daripada datuk nenek kita meninggal pada tahun 1950-an, ramai yang meninggal usia 40-an. Sekarang kita boleh hidup sampai usia 75 tahun ya. Dan kita dapati makin kaya satu negara itu, makin maju, maka makin lama jangka hayatnya. Ya. Jadi baguslah kita hidup semakin lama. Ini dipanggil sebagai jangka hayat. Ya. Dan pembunuh utama di Malaysia ini pada tahun 2021, tak payah tengoklah ini COVID. Semua orang tahu paling tinggi adalah COVID. Tapi COVID pun berkaitan dengan masalah sakit jantung, pneumonia dan juga cerebro, masalah-masalah tekanan darah tinggi dan sebagainya. Ya, masih lagi pembunuh utama berkaitanlah dengan jantung dan juga pneumonia dan juga masalah-masalah berkaitan dengan saluran darah. Ini adalah tiga principal medically certified causes of premature death ya, kematian yang pramatang, iaitu sebelum umur 75 tahun. Kalau kita masih hidup usia 75 tahun, hebatlah kita. Kalau tengok ramai rakan-rakan kita, saudara mara mungkin dah meninggal usia 40-an, 50-an ya. Jadi mereka ni dianggap sebagai premature, pramatang. Tentu ada sebabnya ya.
Okey, tapi apapun kita hidup dengan lamanya sebabkan oleh teknologi-teknologi perubatan, ya. Dan kalau anda tengok perbandingan antara wanita dan lelaki, tentulah wanita hidup lebih lama daripada lelaki. Kalau anda tengok senarai yang hadir pada malam ini, 99% mungkin wanita lah. Itulah sebabnya lelaki tak berminat sangat nak hidup lama. Tak berminat. Jadi anda kena tengok tahun 2000, tengok tahun 2000, anda bandingkan hayat lelaki dan wanita tu, ya. Bermaksud sampai bila pun lelaki tak boleh potong. Jadi tentu ada sesuatu sebab mengapa wanita lebih pandai menjaga kesihatan, dan dari segi biologi kenapa wanita hidup lebih lama, ya. Jadi pada malam ini saya nak bawa satu pengenalan baru, iaitu jangka hayat dan juga jangka sihat tidak sama, ya, tak sama, tak sama. Yang menyebabkan negara maju tu ramai yang um, hidup lama adalah kerana jangka hayatnya tinggi, kerana mereka ada macam-macam ubat dan macam-macam vaksin. Alat perubatan mereka lebih canggih, macam-macam jenis peralatan mereka gunakan. Mereka mampu, mereka ada duit. Kita pun kalau kita banyak duit, kita boleh beli rawatan macam-macam, ya. Kita beli insurans yang mahal-mahal, kita boleh tampung rawatan kita. Teknologi perubatan ataupun pembedahan surgery. Jadi ini memberikan kita jangka hayat. Jangka sihat ini daripada pemakanan, daripada gaya hidup, daripada keturunan. Keturunan ni susahlah. Nasib kita jugalah. Kalau keturunan kecil manis juga. Kalau keturunan tekanan darah tinggi juga. Tapi kalau kita gaya hidup kita betul, pemakanan kita betul, kita boleh kawal masalah daripada keturunan ini. Ya. Jadi dalam negara yang kalau kita maju sangat, kita jangka hayat kita tinggi, tapi tak semestinya jangka hayat kita, jangka sihat kita juga tinggi. Kalau bolehlah kita dapatkan gabungan kedua-duanya, jangka hayat bagus, jangka sihat pun bagus, ya. Kita tak terlalu Amerika ataupun kita tak terlalu Afrika. Kita gabungkan antara kebaikan hidup di Amerika dan juga kehidupan di Malaysia ini, ya. Jadi kalau 1950-an tu jangka sihatnya tinggi, tapi kalau dia jatuh pokok, dia bukan hanya patah sana patah sini, tapi doktor tidak ada rawatan yang paling sesuai, ya. Tapi pada tahun 2023 kalau jatuh pokok, doktor balut sana balut sini bagi macam-macam jenis rawatan, bagi makan kalsium banyak-banyak, dan kita dapat hidup lama, ya. Tapi kita hidup lama bergantung pada ni lah, ya, macam-macam ubat, macam-macam teknologi. Di sepanjang penghidupan yang lama itu, kita punya sihat kita tidak terlalu tinggi lah. Kita sebenarnya merana macam-macam masalah. Kita bergantung kepada ubat-ubatan, kita bergantung kepada rawatan daripada doktor. Ya. Jadi kalau anda tengok penyelidikan terbaru ini, saya ambil tahun Ogos tahun 2023 daripada Jepun. Saintis Jepun telah mencipta sejenis ubat, ya, yang boleh buang sel-sel uzur. Jadi makin lama kita hidup sekarang ini 2023, semakin lama kita hidup, jangka hayat kita terlampau lama, terlampau tinggi, kita mengumpul sel-sel uzur. Dalam tubuh kita banyak sel-sel uzur, ya. Jadi cara badan kita berfungsi semasa kita hidup, kita menghasilkan sel-sel yang telah digunakan. Ini dah uzur dah. Dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai senescence, ya. Jadi sel-sel yang uzur ini dia tak lagi aktif, bagus sebab dia tak menyumbang kepada pembentukan kanser, bagus. Tapi dia berkumpul dan menjana benda-benda toksin, inflamasi, dan merosakkan pembuluh darah dan juga organ-organ yang lain. Jadi kita hidup lama, kalau kita tak lakukan sesuatu, kita tak ambil makanan yang sihat, benda-benda ini yang akan merosakkan kita. Dalam tubuh kita penuh dengan sel-sel yang uzur. Okey. Kita tunggulah apakah apa ubat yang dihasilkan oleh saintis Jepun ni, mungkin lagi 10 tahun kita tahulah sama ada dia boleh digunakan untuk mengurangkan sel-sel uzur. Kita boleh buang sel uzur, bayangkan tengok sikit punya best lagi 10 tahun, ya. Jadi inilah tubuh kita sekarang. Kita punya badan kita macam tu juga. Otak otak kita makin banyak digunakan sebab tu kepala besar ni.
Beribu tahun tubuh macam tu juga, tubuh kita masih sama dan tak berubah. Tapi beban yang kita bagi kepada tubuh dan otak kita adalah semakin mencabar. Kita makin bekerja teruk menggunakan otak kita. Kualiti hidup kita, kemudahan perubatan makin canggih, tapi dan juga jangka hidup kita makin lama, banyak sel uzur, ya. Jadi benda inilah yang perlu kita fikirkan. Kita tak boleh bergantung lagi hanya kepada makanan biasa ataupun zat biasa. Kita perlu lakukan sesuatu. Tidur pula tak berkualiti, makanan pula hanya sekadar untuk kenyang, sanggup beratur untuk nikmat makan. Ini menyebabkan penuaan organ kita lebih cepat daripada usia kita sebenar, ya. Dan kita bergantung pada ubat di usia muda lah, umur sekarang umur 40 tahun dah macam-macam ubat kita pasal ambil, ya. Jadi akibat daripada ini sebenarnya kita mengalami jangka sihat yang merudum walaupun jangka hayat kita lama. Hidup lama tapi tidak semestinya sihat, ya. Untuk menyelesaikan masalah itu, kita tidak boleh bergantung kepada makanan ataupun zat biasa. Ya, sebab itulah konsep pada malam ini kita nak seimbangkan antara jangka hayat dan juga jangka sihat. Tak boleh hanya bergantung kepada ubatan, kita hanya menganggap selagi kita ada ubat, kita jumpa dengan doktor, kita okey. Tak boleh. Kita kena ada lakukan sesuatu untuk pastikan uh, bahan-bahan yang terdapat semula jadi ini dimasukkan secara strategik dalam tubuh kita untuk mendapatkan nikmat sihat itu ataupun hikmah sihat itu. Siapa yang jumpa ulam raja dulu? Orang Melayu ke, orang Vietnam ke, orang Cina ke? Siapa yang mula-mula makan ulam raja? Saya tak pasti, ya. Mungkin zaman dulu, satu masa dulu, um, makanan tak ada, lauk habis, hujan lebat, satu keluarga kelaparan. Entahlah si bapa ni terjumpa satu benda yang pucuk-pucuk ni nampak macam boleh makan, dia pun cuba makan sebab lapar sangat. Makan-makan sedap. Kemudian terus makan dan beberapa hari kemudian dah jumpa nasi, cuba makan dengan nasi sedap. Kemudian ada idea buat sambal lah macam-macam lah. Jadilah ada orang yang mula-mula makan ulam raja. Bilakah kali terakhir anda amalkan ulam raja ni? Saya pun dah lama tak makan ulam raja ni. Adakah dia makanan? Adakah ulam raja ni makanan? Itu yang kita nak persoalkan, ya. Benda ni adalah fundamental kepada pemahaman makanan berfungsi. Okey. Jadi makanan terdiri daripada zat ataupun dalam bahasa yang senang kita panggil dia sebagai nutrien lah, ya. Dan dalam ulam raja tadi dia tak ada zat sebenarnya. Dia ada bukan zat, bukan nutrien, ya. Kalau dalam perkataan nutrisi ataupun bahasa Inggeris nutrition, dia berakar daripada perkataan ini, nutrien, ya. Kita akan perkenalkan perkataan nutra ni lah. Nutra, kemudian kita tambah dengan farmasi, pharmaceutical dah jadi ceutical. Anda tekan tengok dalam banyak dalam dalam apa ni Google nutraceutical sekarang, ya. Bermaksud nutra yang ada sifat-sifat ceutical. Nutrition yang ada sifat ceutical, tapi tak semestinya dia sejenis zat ataupun nutrien. Semasa saya belajar tentang nutrisi ni tahun 1991, 91, 92, kita belajar dulu uh, benda-benda yang bukan nutrien, contohnya seperti flavonoid bukan nutrien, tak penting. Senang, simple lah. Probiotics, bakteria tak penting. Siapa kata bakteria tu boleh memberikan faedah kepada kesihatan, berdosa. Zaman dululah 91, 92, orang tak cakap benda-benda tu sebenarnya penting, ya. Cuma ni benda sekarang ni kita anggap benda ni tiba-tiba menjadi penting. Itu ni yang jadikan makanan berfungsi itu, ya. Jadi kita dulu makanan kita belajar yang ini zat, yang ini zat, yang ini zat ni. Tapi yang ini bukan zat. Dia ada vitamin, ada zat, ada mineral, tapi sebab dia ada banyak benda-benda dipanggil sebagai antioksidan, phytochemical lah. Dia tak zat sangat, dia ada sebab saya beri question mark, ada zat, ada bukan zat, banyak bukan zat. Sambal ni ada apa? Ada um, ada cili, ada cili,
ada garam, ada gula, mungkin ada zat sikit. Benda-benda macam tu bercampur. Jadi pemahaman situ menyebabkan kita lebih arif sekarang tentang makanan berfungsi. Katalah teh ni ya, tak ada gula, tanpa gula, kita kita masukkan dalam minum macam biasa saja. Adakah ini zat dalam teh ni? Tak ada gula. Ada zat tak? Tak ada zat. Kosong. Kosong zat. Tapi sekarang kita faham, kita tahu teh ini lagi bagus diminum macam ini daripada diminum macam ini kan. Tapi ini zat. Ini penuh dengan zat. Ini ada protein, ada gula, ada lemak. Ini dipanggil sebagai nutrisi. Ya, yang ini kita panggil berfungsi. Yang ini kita panggil nutrisi. Ya, ini sebab dia bukan zat. Kalau kita ekstrak bukan zat itu, dia akan keluar menjadi ramuan berfungsi. Contoh yang paling baik adalah flavonoid lah. Ya, dalam produk OCOC kita gunakan flavonoid sebagai bahan berfungsi. Susu pun penuh zat ni, ada protein, adalah apa tu laktosa tu karbohidrat, ada lemak ya. Ini zat. Tapi kalau menggunakan teknologi kemahiran makanan berfungsi di luar negara, mereka boleh tukar susu tu sendiri boleh jadi susu berfungsi ya. Apa yang mereka buat ni, pada waktu pukul sekitar 5 pagi ketika lembu tengah tidur, mereka pergi ketika lembu tidur, mereka pergi um, uh, perah susu lembu ya. Ketika waktu pagi ini, dalam dalam darah lembu ada banyak melatonin, dalam susu lembu pun ada banyak melatonin. Melatonin digunakan untuk menggalakkan tidur. Jadi apabila susu ini diberi kepada mereka yang susah tidur seperti warga emas, mereka lebih senang tidur. Jadi susu berfungsi. Tapi tak banyaklah di Jepun, ada di Finland, di England. Sebab kita tak boleh menghasilkan dengan banyak, lembu dah marah. Tidur. Dia tidur tapi ada orang pergi perah susu dia. Tak boleh buat dengan banyaknya. Jadi ini adalah susu melatonin. Jadi daripada susu biasa, susu zat ditukar kepada susu berfungsi. Itu maksudnya. Jadi, ramai orang tengah nak mengantuk sekarang, saya tunjuk gambar ni lah. Perlu tak perlu? Perlu ke tak perlu ni? Sampai dua ni. Hmm. Jadi jawapannya adalah rupanya perlu ya. Kalau isteri pertamanya pinang sahabat baik jadi madu, perlulah. Yang lain tak perlu, okey? Soalan itu berkaitan dengan ulam raja tadi, perlu ke tak perlu? Apabila anda perkenalkan produk OCOC, produk MCT, produk beta glucan Bali itu, orang akan tanya perlu ke tak perlu? Itu jawapannya, perlu ke tak perlu? Ulam ni perlu ke tak perlu? Tak perlu kan makan ulam kan? Tak mati pun makan ulam kan? Semua orang ada kereta kan? Ramai orang bawa kereta, perlu ke tak perlu reverse camera ni? Tak perlu, betul. Memang tak perlu. Cuba bawa kereta tengok. Uh, dah bawa setahun guna reverse camera ni. Dah setahun dah. Jadi macam mana? Boleh parking ke? Kalau tak ada reverse camera dah susah lah. Tapi masih lagi tak perlu. Tapi kalau kita ada reverse camera tu, dia punya kemudahan untuk parking tu sangat-sangat tinggi lah. Bukan reverse camera sajalah. Kita dengar pakai tali pinggang keledar pun tak perlu sebenarnya. Betul tak? Boleh sampai juga, nak pergi ke mana pun boleh sampai saja dengan telepon kita tak pakai. Salah lah, tapi tak perlu. Kita dengar muzik, dengar radio pun tak perlu. Tapi kalau ada, itu memberikan nilai yang tinggi pada pengalaman bawa kereta tadi. Ya. Jadi dalam dalam kereta kita menggunakan konsep yang sama. Ini adalah zat kereta, minyak enjin ataupun petrol ataupun diesel. Perlu nutrisi tu. Itu adalah nutrisi zat kereta. Kalau tak ada minyak enjin, kereta tu tak boleh jalan. Tak ada petrol, tak boleh jalan. Tapi bukan zat, bukan nutrien, ia adalah apa ni berfungsi sebab kita tak perlu. Ya, okey, faham kan? Antara perlu dengan tak perlu nutrisi dan juga berfungsi ni. Jadi dalam OCOC, dalam brain story ni, saya tengok produk yang tiga produk utama di sini
Ini adalah reverse camera kita dan juga ulam raja kita. Dalam dark chocolate OCOC ni dia punya flavonoids, dia punya ginkgo biloba, itulah dipanggil sebagai ramuan berfungsi, active bioactive compounds. MCT, minyak cepat tenaga, dan juga beta glucan dalam barley flakes ya. Semua ini adalah reverse camera dan juga ulam raja brain story. Okay? Lelaki dia faham macam ni lah. Um, um, tak perlu ni. Tak perlu. Tapi kalau kerajaan, kalau polis kata nak bawa, bawa lah. It's okay. Tak perlu. Bawa lah. Tapi kalau racing antara kereta yang ada machine gun yang besar tu, berat tu, dengan kereta yang biasa, kereta yang ringan, tak ada apa yang nak bawa. Tentulah kereta yang ringan ni menang kan, racing. Bermaksud kalau anda nak bandingkan antara produk yang ada zat, yang ada bukan zat tadi, yang ulam raja tadi, dia mungkin rasanya lain sikit. Sebab kita nak dapatkan fungsi ni, dia mungkin menyebabkan rasanya tu lari sikit. Ya, sebab kita masukkan benda yang begitu, yang apa ni, macam ginkgo biloba pahit. Kita masukkan dalam OCOC, dia punya rasa tu macam pelik sikit lah daripada makanan lain ataupun minuman koko yang lain. Jadi kalau kita amalkan ulam raja ni secara kronik, ya, kronik, setiap hari, selalu, setiap hari, kerap dengan kerapnya, 2-3 kali sehari. Kalau boleh dapat ulam raja 2-3 kali sehari, wah, tak perlu lagi lah yang lain. Ya, hikmah kesihatan kita perlukan masa. Macam isap rokok lah. Kalau isap rokok seminggu 1 batang, tak ada kesan. Kalau nak kesan isap rokok, kena amalkan setiap hari. Kalau nak cepat kesan isap rokok, kalau boleh 1 kotak sehari, baru berkesan. Sama lah dengan produk kesihatan, dia kronik. Ya, dia perlu amalkan selalu. Kita boleh bagi reverse kesan isap rokok tadi tu. Ya. Jadi saya tak perlu masuk kepada bab-bab sains ni, dah banyak dah. Flavonoid adalah plant chemical, terjumpa di sini, terjumpa dalam koko, memang terbukti secara saintifik ya. Dark chocolate consumption reduce stress dan inflamasi. Okay. Tapi kena amalkan secara kronik. Dia perlukan masa. Okay. Ini pun tentang khasiat ginkgo biloba. Untuk mereka yang ada risiko untuk mendapat masalah penurunan kognitif ya, terutama bagi pesakit-pesakit yang nyanyuk lah, yang dah nak nyanyuk. Tapi bila dah nyanyuk tu susah lah, dah teruk dah, tak boleh nak buat apa. Kalau boleh masa kita masih okey lagi, kita amalkan banyak-banyak sikit ya, secara kronik. Sementara produk seperti MCT oil ini, saya panggil dia bukan medium chain triglyceride, saya panggil dia apa? Minyak cepat tenaga, MCT. Jadi dia ada 2 jenis bioactive compound, capric triglyceride. Dia sampai cepat kepada otak kita. Ya. Jadi bagi mereka yang struggle lah, bagi mereka yang ada masalah Alzheimer ni, mereka sangat perlukan cepat tenaga dihantar ke otak. Ya. Bagus untuk mereka yang usia 70-an, 65 pun dah dianggap sebagai warga emas. Ya. Barley flake lebih kepada beta glucan, dia akan mengembang. Dia adalah sejenis jelly, masuk dalam perut dia akan kembang menjadi jelly yang larut dalam air ya. Jadi kalau mereka yang ada masalah gula, dia akan mengembang, jadi kita akan cepat kenyang. Dia akan lepaskan gula dia secara perlahan-lahan, maka kita mendapat khasiat gula tak begitu terlalu cepat masuk dalam darah kita. Jadi kita dapat kawal kemasukan gula ya. Lagi sekali, amalkan secara kronik ya. Jadi pada malam ini saya perkenalkan makanan berfungsi. Bukan nak kita masukkan apple macam tu. Tak, kita kena ekstrak dia punya komponen berfungsi. Ini pektin, ini ekstrak kulit apple. Ekstrak itu yang kita masukkan dalam makanan. Barulah makanan itu menjadi berfungsi ya, dengan menggunakan ramuan berfungsi tadi. Tapi kita kena ikut definisi yang disarankan ini. Makanan ini mestilah sama ada natural ataupun proses yang mengandungi bioactive compound yang telah pun didefinisikan apakah bioactive compound itu, berapa banyak bioactive compound itu
terbukti berkesan efektif dan terbukti tidak toksik dan jumlah yang tidak toksik. Telah pun ditunjukkan dalam secara saintifik dalam beberapa penerbitan, clinically proven, documented health benefits. Jadi dia memberikan kesihatan yang optimum. Itu maksudnya dengan jangka sihat tadi. Okey. Lagi bagus kalau dia boleh menurunkan risiko penyakit lah. Tapi kita tak nak cakap pasal penyakit, dia doktor marah ya. Jadi malam ini kita nak cuba seimbangkan antara jangka hayat dan juga jangka sihat. Kalau jangka hayat, kita jumpa doktor, kita pergi ke hospital, jumpa spesialis, kita akan dapat rawatan yang sesuai. Ini akan memberikan jangka hayat. Tapi kalau kita amalkan produk-produk yang difungsikan daripada contohnya tadi MCT, OCOC dan juga produk beta glucan Bali, anda akan mendapat seimbangkan antara jangka hayat dan juga jangka sihat. Tak gunalah kalau hayat kita tinggi tapi kita tidak sihat ya. Jadi sebenarnya saya nak buat gambar Spider-Man sebab dalam filem Spider-Man dia kata with great power come great responsibility. Tapi kalau saya guna gambar Spider-Man tak boleh tunjuk muka Melayu sebab muka apa ni dia kan topeng Spider-Man kan, jadi saya buat Superman lah, Superman Melayu. Jadi great power should come with great responsibility. Kalau long lifespan should come with good health span. Itu kita punya motto pada malam ini ya. Jadi sekian dulu Syah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama juga 43 minit. Okey Syah. Alright. Okay. So kalau ada, kita akan buka sesi Q&A untuk beberapa soalan. Sementara tu boleh tanyalah soalan dekat ruangan komen, ruangan chat kita ni, ataupun boleh buka mic lah untuk tanya beberapa soalan kepada Prof. Okay? Kalau ada soalan boleh ajukan soalan lah. Dan Nisha akan letakkan link. Okey, link ini untuk kita isikan maklumat kat sini. Sekejap ya. Boleh isi maklumat kat sini. Dan link ini kita akan bagi voucher. Voucher yang bernilai RM10. Okey, so nanti lepas habis sesi webinar ni, kita akan bagi voucher lah kepada yang isi dalam borang tersebut. Okey. So ada soalan ke? Boleh, kalau ada soalan boleh ajukan kepada Prof. Itu dia Prof. Daripada Tuan Zainal Abidin. Ya, Ada soalan daripada Tuan Zainal Abidin dekat ruangan chat. banyak saya tengah cari. Ada Uh, Prof. banyak ni Zainal Abidin ya. Bawah sikit. Ada pakar nutrisi kata makanan berlemak, nasi lemak, telur goreng bagus untuk kesihatan. Betul. Kalau kita makan berlebihan semuanya tak bagus. Kalau kita makan secara sederhana bolehlah. Ya. Secara pemakanan dalam lebih kurang sepatutnya lah telur tu 5 ke 7 biji seminggu je. Jadi sekarang kalau dorang suruh makan telur 3-4 biji sehari memang berlebihan lah dia punya lemak, tepu dan juga kolesterol. Okey. 5 ke 7 biji butir seminggu. Oh, MCT boleh bantu pesakit asma ke? Oh, MCT adalah tenaga ya, tenaga segera. Asma lebih kepada inflamasi. Masalah inflamasi ataupun radang dia memang kena dapatkan rawatan daripada doktor lah dari aspek untuk mengurangkan keradangan untuk bernafas. Kalau MCT dia tak bantu secara direct penyakit asma ya. Miza Ali, okey, komen saja. Adakah lemak haiwan berbahaya untuk badan, contoh macam kambing dan lembu? Kalau kita makan secara ikut piramid makanan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan, tak bahaya. Ya. Dia menjadi bahaya apabila
orang tu dia sepanjang hidup dia memang miskin, tapi dia berkahwin dengan orang yang kaya, yang ada kambing, yang ada lembu. Hari-hari dapat makan daging lembu dan juga kambing, jadi dia tak dapat kawal nafsu daging lembu dan juga kambing. Hari-hari dia nak makan daging lembu dan juga kambing. Jadi menyebabkan berlebihan lah. Jadi sebab itu kita mendapat masalah kemudian. Kalau kita makan secara sederhana, sekali-sekala bukan tak boleh makan daging. Kita saya makan daging 2-3 ketul kecil saja. Dapat sedikit khasiat protein dah cukup ya. Bukan untuk berlebih-lebih. Okey, itu daripada Azhar Hamzah. Toast dan capati yang mana lebih baik? Nasihat dimakan. Toast dan capati, dua-dua bagus. Jika toast, apa sebab dia lebih baik dari capati? Saya tak ingat yang mana yang sama ada betul atau tidak, toast lebih baik daripada capati, tapi nampaknya dua-dua bagus sebab dia tak macam roti canai yang menggunakan lemak yang berlebihan lah untuk goreng. Dan tepung yang digunakan tepung yang special, tepung yang khas ya. Itu menyebabkan toast dan capati lebih baik daripada nasi, lebih baik daripada roti canai dan juga roti telur ya. Siapa yang boleh makan toast selalu dan capati, bagus ya. Syah yang tanya ya. Dari mana punca MCT? MCT daripada kelapa. Minyak kelapa yang darah lagi ya. Minyak kelapa yang kita ambil itu selalu dan dah yang apa ni, yang dah over proses ini, minyak kelapa yang diproses secara menggunakan suhu dingin, tidak menggunakan pemprosesan yang berlebihan lah. Okey. Minyak kelapa saja. Ya, betul. Dalam minyak apa? Okey, dah jawab tadi ya. Ada doktor kata madu tak bagus untuk dia makan setiap hari. Boleh meningkatkan gula di dalam darah. Ya, kalau madu bagus. Kalau betul madu itu adalah madu daripada um, semula jadi, bukan dicampur dengan gula ataupun dilarutkan dengan air. Kalau madu itu madu yang asli memang bagus ya. Tapi lagi sekali dalam dalam madu itu penuh dengan gula juga ya. uh, Macam buah lah. Dalam kita nak bagi orang makan piramid pun dia ada sukatan piramid tu, dia kata 5 kali sehari, 5 sajian sehari, buah dan juga sayur. Tapi dia kata 3 sayur 2 buah. Jadi bermaksud dalam buah tu ada banyak gula. Walaupun macam okey buah tu, tapi masih lagi tinggi gula. Dia nak kurangkan juga. Begitulah dengan madu. Kalau berlebihan memang boleh menimbulkan masalah, meningkatkan gula di dalam darah. Ya, makanan sunnah juga makan bernutrisi. Uh, Susah nak cakap ni. Zaman zaman Nabi dulu, makanan sunnah tu, zaman dulu nak banding dengan sekarang susah nak cerita lah. Sebab zaman dulu makanan dia memang tak ada makanan terproses. Jadi apa yang Nabi dan juga sahabat amalkan dulu, mereka dalam keadaan yang sihat lah. Badan mereka pun sihat. Mereka tak dapat pendedahan macam kita. Mereka makan kebanyakannya uh, benda-benda yang semula jadi. Jadi benda tu memang bernutrisi dah. Zaman sekarang ni kita kena lawan balik. Kita nak lawan dengan pencemaran, nak lawan dengan makanan teroverproses. Ya, sebab itulah kita perjuangkan nutrisi ini sekarang berfungsi ya. Zaman dulu memang zaman sunnah tu memang sehat lah, zaman sehat. Tak ada zaman sekarang memang tak boleh lawan dengan zaman dulu. Kita kalah teruk ya. Mak saya demam semalam, Zainab. Hari ini periksa baru tahu positif COVID. Minuman apa yang membantu mak saya untuk pulih? Okey, kena minum air yang banyak, selalu minum air. Biasanya kita pun tahu kalau COVID, kita memang tak boleh buat apa nak lawan. Kita memang kena ambil ubat tahan sakit. Tak apa ni, belum terlewat kalau nak cari vitamin C daripada farmasi lah, yang apa ni, yang kalau boleh yang vitamin C yang effervescent tu lagi power. uh, Bagi perlukan ada vitamin C selalulah untuk mak, untuk ibu. Okey, Prof, macam mana dengan propolis? Memang superfood kah? Okey, propolis dia sejenis gam ya. Digunakan untuk lebah.
Dia memang kaya dengan bahan untuk melawan penyakit lah. Baik-baik juga propolis, memang dia boleh dianggap sebagai superfood kalau ada dia punya bekalan yang boleh dipercayai, memang ada brand dia, memang okey, boleh dianggap sebagai superfood. Macam Royal Jelly, macam Pollen juga ya. Azhar lagi, apa beza khasiat Virgin Coconut Oil dan MCT? MCT brand dia. Virgin Coconut Oil ada macam-macam fraction. Jadi MCT dibuat daripada salah satu fraction tu ya. Okay. Virgin Coconut Oil ni dia macam general. MCT adalah satu brand yang dipasarkan oleh OC Brain Story, sorry. Jika ambil MCT Munirah, jika ambil MCT Oil, adakah masih perlu ambil VCO adalah Virgin Coconut Oil? Okay. Saya tak pasti Virgin Coconut Oil ni macam-macam fraction, tapi uh, yang kita yang Dr. Rizal ambil MCT oil ni adalah suatu sumber tertentu yang telah pun dikaji dan mendapat maklumat sahih lah. Uh, VCO pula dia ada macam-macam brand yang lain dan macam-macam fraction yang lain. Jadi tidak ada saya tak ada jawapan yang sahih tentang kalau ambil ni dah ambil ni belum. Tapi kalau dah mula ambil MCT oil memang tak perlulah ambil VCO lagi. Itu jawapan yang senang ya. Tirah kata Prof makanan yang mengandungi GMO ni bagus ke tak je berbanding dengan non GMO. Ini pun susah nak jawab juga. Kebanyakan yang kita terima sekarang semuanya non GMO. Ya, kalau GMO dia orang kena declare lah ini adalah genetically modified food. Okay. Bagus ke tak bagus? Susah nak jawab. Sebab dia bergantung kepada apa tu jangka masa yang akan datang kita tak tahu. Jenis-jenis modifikasi itu pun uh, lain lain tumbuhan lain dia punya modifikasi uh, dan ada beratus-ratus jenis tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan yang ataupun organisma yang dilakukan modifikasi. Tapi dari segi was-was tu adalah kita ada was-was yang GMO tu boleh boleh memberikan sesuatu tapi nak buktikan tu memang tak dapat dibuktikan lagi. Okey, Alia, kenapa perlu peptide dalam diet seharian? Okey, peptida kalau protein dalam tubuh kita protein akan dipecahkan kepada peptida. Tapi sebenarnya yang dimasukkan oleh Alia ini adalah mungkin peptida sejenis ramuan berfungsi. Contohnya seperti susu daripada kolostrum. Kolostrum dia adalah mengandungi peptida. Peptida ini boleh menggalakkan pengaktifan sistem imun. Ya, jadi setengah-setengah produk ada faedah itulah. Sama ada dia perlu ataupun tidak. Macam tadilah dia memang tak perlu. Tapi kalau ada kebaikannya untuk kesihatan ya. Okay. MCT dari kelapa, Raja Arif, apakah cukup kita minum santan kelapa atau air kelapa muda sahaja? Ui, jauh beza tu Raja Arif ya. MCT dah ada dia punya strukturnya dan memang dibuat supaya uh, masuk ke dalam tubuh kita dia tidak melalui laluan biasa. Dia tak perlu dihadam dengan laluan biokimia lain. Dia terus cari sampai ke hati, dari hati diproses menjadi tenaga dihantar ke otak laju. Ya. Tapi kalau santan perlu dihadam dulu menggunakan emulsifier dalam tubuh kita. Air kelapa muda lebih kepada air yang berelektrolit, jadi tak samalah. Mesti jauh beza lah daripada santan ataupun air kelapa muda. Jauh beza. Okey. Mar, Prof, kalau ratio makan makanan berfungsi lebih besar dari makanan berzat, boleh ke? Biasanya makanan berfungsi itu dia membantu makanan lain berzat ya. Dia tak sepatutnya melebihi makanan yang berzat. Apa ni kalau kita minum teh, tentu kita minum teh dengan sesuatu yang lain. Kita tak minum teh kemudian makanan lain kecil ya. Teh itu adalah sebahagian daripada diet kita. Sebahagian daripada diet yang sihat. Itu maksudnya. Okey.
Munirah, cuka apple dapat membantu tak Prof untuk pesakit COVID? Saya tak pasti. Um, Banyak orang dengar macam boleh, tapi dari segi um, saintifik memang tidak ada lah. Saya dengar uh, cuka apple dapat bantu ataupun tidak ya. Dia adalah cuka sahaja, asid organik sahaja. Okey. Saya baru kena COVID baru-baru ini. Alhamdulillah, sapian sembuh dalam tempoh 5 hari, hanya amalkan kopi radik, HPA dan baju. Okey, badan kita dah kuat sikit dah. Jadi kalau kita relax, kita tak ada masalah penyakit kronik. InsyaAllah kita 5 hari tu kita memang boleh recover lah. Minum air yang banyak, vitamin C, madu baki juga, ada gula yang cukup ya. Nurul MS, adakah MCT oil sesuai untuk pesakit schizophrenia? Okey. Schizophrenia. Dan macam mana sesuai untuk diamalkan? Schizophrenia, okey. Memang ada kajian, saya pernah tengok, tapi sama ada dia boleh rawat, saya tak pasti. Anda boleh bagi dia ambil lah. Maksud bila dia ada tenaga dalam otak dia, mungkin dia lebih tenang, seperti mereka ada masalah-masalah mental yang lain. Ya, kadang-kadang dia punya otak tu tak cukup tenaga, dia menjadi bercelaru. MCT oil bolehkah diambil Norasikim jangka panjang? Oh, sebab ada mengatakan jika ambil jangka panjang menyebabkan pengumpulan lemak di liver. Oh, dia digunakan tenaga kita perlu tenaga, dan oleh kerana minyak tu tersedia dengan cepat. Terutama sekali saya nak syorkan bagi mereka yang bersenam, nak bersenam, nak jogging, nak angkat berat, nak pergi gym, tapi tak larat. Jadi sebelum pergi gym, sebelum bersenam, ambillah satu atau dua. Jadi badan kita perlukan tenaga, tenaga itulah yang akan digunakan, dia tak sempat berkumpul di liver. Ya, Anda patut bimbang kepada minyak lemak lain yang berkumpul di liver, yang memberikan kesan visceral fat ya. Dia akan keliling lemak. Kalau MCT dia tak sempat berkumpul. Dia adalah tenaga dengan segera menjadi pilihan badan kita. Okay, thank you Nora Sikim. Syah, habis lah. Alright, terima kasih kepada semua yang bertanyakan soalan dan juga kepada Prof Azhar untuk sesi malam ini. Tajuk yang sangat saya rasa saya pun dapat input baru tentang makanan berfungsi. Dan orang kata nak balancekan antara jangka hayat dan juga jangka sihat. So dia berbeza. Okey, benda dua tu yang berbeza. So perlu ke tak perlu? So dia sebenarnya tak perlu, tapi kita kalau nak sihat, jangka sihat kita nak lama, so kita perlukan makanan yang berfungsi. Okey? Ada lagi satu soalan last. Okey, yang last ni lepas ni kita akan tutup. Dan kalau siapa-siapa yang nak orang kata tebus dapatkan voucher, boleh klik dekat link tersebut, nanti kita akan bagi. Okey Prof, ada lagi satu soalan last. Ada lagi dua. Uh, yang last kali tu Munirah kata selama tu dalam okey, dia kata MCT kurangkan kolesterol, dia cuma komen lah, baguslah. Um, Sapiah tanya olive oil boleh ke buang kolesterol? Okey, kalau anda amalkan selalu memang ada harapan untuk kolesterol turun, sebab dia ada apa ni? Uh, kita kita masukkan gabungan minyak yang lebih sihat lah dalam tubuh kita. Jadi jangka masa panjang tubuh kita akan sesuaikan. Bukanlah dia buang kolesterol tu, tapi tubuh kita akan uh, apa ni, mengawal atur menghasilkan kolesterol secara lebih sihat daripada dulu. Ya, ada produk lain yang lebih sesuai untuk buang kolesterol seperti MCT, dan juga kalau anda betul tinggi kolesterol dan anda nak buang, doktor akan, kalau betul-betul bahaya, doktor akan bagi ubat kolesterol lah. Kalau tak perlu risau, kita amalkan sebagai MCT pun dah okey dah. Okay, Syah. Alright, terima kasih Prof lagi sekali atas kesudian Prof bersama-sama dengan kita malam ni dan sharing yang Syah rasa cukup-cukup power. Okey, sebab ramai daripada antara kita ni belum
tahu lagi. Orang kata makanan berfungsi ni, Syah sendiri pun belum orang kata betul-betul faham. So Alhamdulillah malam ni kita orang kata diberi peluang untuk mengetahui lebih lanjut tentang makanan berfungsi. Okey. Dan Syah juga ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini bersama-sama dengan kita. Okey, dalam webinar yang percuma ni bersempena dengan birthday Dr. Rizal Abu Bakar. Dan juga siapa-siapa yang nak tadi voucher yang kita bagi secara percuma saja, kita bagi RM10 percuma. So boleh klik dekat link tersebut. Nanti kita akan bagi voucher tersebut dan boleh tebus untuk produk OC-OC. Okay? So terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kalau ada orang kata peluang lagi, rezeki lagi, InsyaAllah kita akan bawakan lagi topik-topik yang menarik untuk anda semua. So, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.